Assalamualaikum dan salam suraku sayang. Buletin UKAS edisi petang 29 Oktober 2020 bersama saya Alfaiz Jemurin. Tumpuan berita, sambutan Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 1442 Hijrah bersamaan 2020 Masihi tahun ini diadakan tanpa perarakan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP untuk mencegah penularan pandemik COVID-19. Bertemakan Ummah Rabbani Negara Harmoni, penganjuran Majlis Kesyukuran kali ini berlangsung berlandaskan jemputan terhad bertempat di Masjid Darul Hana, Petrajaya, Kuching semalam. Terdahulu Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib hadir bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan jemputan kenamaan yang lain menunaikan solat maghrib dan isyak berjemaah. Ia disusuli dengan tazkirah Maulidur Rasul yang disampaikan oleh Mufti Negeri Sarawak Sahibus Samahah Datuk Kipli Yassin serta melaungkan zikir maulud bagi menzahirkan kesyukuran dan kegembiraan di atas kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Majlis diteruskan dengan perasmian Taman Islam Darul Hana di masjid berkenaan yang turut membabitkan penyampaian cenderamata khas kepada TYT berupa replika kristal Taman Islam Darul Hana. Berita seterusnya, sebanyak 209 sekolah dan institusi pendidikan di seluruh daerah Kuching ditutup mulai 30 Oktober hingga 13 November 2020. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam satu kenyataan pada Rabu menjelaskan ia susulan peningkatan kes positif COVID-19 di daerah Kuching dan disahkan sebagai zon merah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tambah kenyataan itu lagi, bilangan tersebut merangkumi sekolah rendah dan menengah di bawah KPM, institusi pendidikan guru, kolej matrikulasi serta sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM. Ia termasuk sekolah dan institusi pendidikan berasrama yang mana ibu bapa mahupun penjaga diminta mengambil pelajar untuk pulang ke rumah. Bagi murid-murid yang menduduki peperiksaan antarabangsa seperti yang telah dijadualkan, perlu mendapatkan surat dari sekolah masing-masing untuk menghadiri peperiksaan. Untuk makluman senarai akan dikemaskini dari semasa ke semasa dan akan dimuat naik di portal dan platform media sosial rasmi KPM. Berikut pula, golongan nelayan di Sarawak cukup bertuah apabila kerajaan negeri bersetuju memberikan subsidi peralatan nelayan bagi meringankan beban mereka. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA juga turut membantu nelayan di kawasan utara Sarawak dengan membekal enjin sangkut. Jelas beliau, kerajaan Sarawak telah mengarahkan semua nelayan laut dan darat untuk mendaftar di kedua-dua agensi iaitu di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi nelayan laut di Persatuan Nelayan Kawasan dan Jabatan Pertanian Bahagian Limbang bagi nelayan sungai. Katanya setiap permohonan yang lewat atau tercicir akan diberikan perhatian dengan syarat mereka perlu mendaftar diri di kedua-dua agensi berkenaan. Beliau berkata demikian di Majlis Penyerahan Enjin Sangkut dan Perasmian Dewan Kampung Limpaku Pinang, Limbang bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Limpaku Pinang baru-baru ini. Mengenai pembangunan di daerah Limbang, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Kedua, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak menambah beberapa projek pembangunan di Kampung Limpaku Pinang telah diluluskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg dan dilaksanakan tahun hadapan. Antaranya pembinaan Masjid Baru Kampung Limpaku Pinang yang berjumlah RM6 juta. Selain itu, pembinaan jeti konkrit yang akan dimasukkan di dalam bajet pembinaan jalan kampung di bawah NRDA, baik pulih dan membina baru bangunan serta meningkatkan lagi bekalan air di Kampung Limpaku Pinang berjumlah RM1 juta. Pada majlis sama, Datuk Amar Awang Tengah telah meluluskan peruntukan berjumlah RM30,000 bagi membina stor Dewan Serbaguna Kampung Limpaku Pinang. Selanjutnya, Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Batu Lintang kini sedang menerajui bidang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM melalui aplikasi teknologi virtual reality dengan usaha sama Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Menurut Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Datuk Amar Michael Main Jawong, pendekatan tersebut akan memberi lebih banyak peluang kepada kementeriannya untuk meneroka kaedah menarik serta kajian dalam pendidikan STEM. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Pelancaran Buku Model STEM IR 4.0 peringkat menengah bertempat di Auditorium Tun Ahmad Zahidi Idrus IPG Kampus Batu Lintang pada Rabu.
Buku yang ditulis oleh 13 orang fasilitator STEM IPG Kampus Batu Lintang itu telah disampaikan kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua dan Wakil Sekolah. Seterusnya, Kerajaan Sarawak telah menetapkan Sarawak akan menjadi pengeksport bersin makanan menjelang 2030 sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga petani. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, untuk itu Jabatan Pertanian telah turun padang dan mendekati rakyat khususnya petani bagi merangka strategi dan melaksanakan program serta bekerja keras bagi mencapai sasaran itu. Kerajaan menggubal polisi, agensi melaksanakan polisi tersebut dan rakyat perlu memberi kerjasama, menerima baik dan melaksanakan juga lah mana-mana polisi yang rakyat perlu buat. Kalau pertanian, ini wawasannya, bajetnya ada, kita membuat perancangan-perancangannya, kita menumpukan kepada tanaman-tanaman, ternakan-ternakan ikan yang berkualiti yang dapat ada nilai ekspor untuk diperkembangkan. Bila ekspor, barulah dapat capai net exporter tu. Kalau sekadar untuk kegunaan tempatan saja belum cukup. Beliau berucap ketika mewakili Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas merasmikan penutupan Agriculture Community Outreach Program AgriCrop dan Mini Limbang AgroFest 2020 Anjuran Jabatan Pertanian bahagian Limbang di Dewan Suara Limbang pada Selasa. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menambah Limbang mempunyai pusat pengumpulan, pemprosesan dan pemukusan CCPC dan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM dan akan mewujudkan agropark di Limbang dan lawas bagi kemudahan petani. Dan kita merancang juga agropark untuk Limbang dan juga lawas. Agropark ini sama sistemnya dengan TKPM, iaitu kita menyediakan tanah yang ada infra untuk di-lease sewa kepada siapa-siapa yang berminat bertani tapi tidak ada tanah. Dalam 10 ekar ada 25 ekar, ada yang sampai 100 ekar juga. Kerajaan akan menyediakan semua infra asas. Infra asas ini jalan rayanya, bekalan air dan juga bekalan elektrik untuk disewa. Itu kita masih mencari tapak yang sesuai lah. Jadi insyaAllah Alhamdulillah Limbang pun dapat juga semua program-program yang diadakan oleh kerajaan. Manakala di Matu, limpahan projek di Kuala Matu membuktikan kerajaan negeri amat prihatin dengan keperluan masyarakat di luar bandar. Adun Jemoreng Dato' Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya memberi contoh projek Masjid Kuala Matu dan projek Benteng Hakisan Pantai Kuala Matu yang masing-masing bernilai RM15 juta merupakan antara projek berimpak besar yang bakal menarik pelancong dan meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan itu. Beliau berkata demikian dalam program Randau Rakyat dan Jerayawara Gabungan Parti Sarawak GPS Dun Jemoreng di Kuala Matu pada Selasa. Pada majlis itu, beliau telah menekankan agar ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK sentiasa mengemaskini keperluan projek dan permasalahan komuniti agar tindakan dapat dilaksanakan mengikut keutamaan. Terdahulu, beliau telah melakukan lawatan kerja ke projek Masjid Daerah Matu bagi meneliti dan melihat sendiri kualiti serta proses pelaksanaan projek berkenaan. Sekian edisi petang bersama saya Al-Fairez Jemurin dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video sekitar Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sarawak dan perasmian Taman Islam Darul Hana malam tadi. Salam UKAS.